A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Selamat datang ke Ruang Asra, episod yang ketiga. Segmen baru dalam channel Syarul Chapter, khas untuk sahabat yang suka cerita penuh rahsia dan tanda tanya. Ruang Asra ni tempat kita kupas kisah-kisah seram yang dihantar oleh sahabat semua. Cerita yang tak semua orang berani nak kongsi. Setiap kisah dekat sini macam ada asrah atau rahsia yang terselindung di balik tabir. Kalau sahabat semua ada pengalaman seram atau kisah yang buat bulu roma meremang, hantar ke alamat email Syarul Chapter di bawah sisi Ruang Asra. Jom kita teroka sisi gelap yang orang lain tak pernah nampak. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni supaya channel ini lebih berkembang lagi dan saya akan lebih bersemangat untuk buat konten-konten yang menarik pada masa akan datang. Kepada sahabat yang dah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih dan amat hargai sokongan daripada sahabat semua. Kepada yang nak join grup Telegram saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Ruang Asra. Suatu petang, Abang dengan abang dia, kita panggil saja Alung, nak pergi tangkap burung wak-wak dekat paya yang tak jauh dari rumah mereka. Dekat je, kalau jalan kaki lebih kurang 5 minit dah sampai. Burung wak-wak ni susah nak dapat, tapi kalau kena gaya boleh tangkap banyak. Diorang pun siap-siap lah sediakan peralatan nak tangkap burung wak-wak tu. Masa sampai dekat paya, diorang nampak beberapa ekor burung wak-wak tengah santai dekat pokok-pokok paya tu. Abang dengan Alung memang teruja betul sebab burung-burung tu nampak senang nak tangkap. Mereka mula pasang perangkap dan tunggu sekejap. Seekor-seekor burung wak-wak mula masuk perangkap. Abang dengan Alung makin seronok bila tengok ada banyak burung wak-wak masuk perangkap diorang. Dalam masa tak sampai 1 jam, diorang dah dapat tangkap beberapa ekor. Rasa puas hati betul dapat bawa balik hasil tangkapan tu. Balik rumah, diorang tunjuklah hasil tangkapan dekat ayah. Ayah tengok burung-burung tu dengan muka serius. Lepas tengok kejap, ayah bagi nasihat dekat Abang dengan Alung. Hati-hati dengan burung wak-wak ni. Ada yang kata burung ni ada penunggu, atau lebih tepat lagi ada penjaga. Bila dengar nasihat tu, Abang dengan Alung jadi cuak sikit. Tapi diorang cuba fikir positif. Lagipun diorang rasa burung-burung tu nampak macam burung biasa je. Jadi diorang buat keputusan nak bela je burung-burung tu dalam sangkar dekat rumah. Malam tu dalam pukul 12.30 malam, masa satu keluarga Abang tengah tidur nyenyak, tiba-tiba suara burung wak-wak yang diorang tangkap tu berbunyi dengan kuat. Mula-mula sikit, lama-lama makin nyaring dan bergema satu rumah. Suara tu pelik sangat, macam bukan dari sangkar dekat luar. Sampai satu rumah terjaga sebab bunyi tu memang lain macam. Ayah yang dengar bunyi tu terus bangun dan cakap dekat Abang dan Alung, inilah yang ayah maksudkan dengan penjaga burung ni. Wajah ayah nampak serius dan cemas. Bila dah dekat pukul 2 pagi, ayah buat keputusan yang diorang kena hantar balik burung wak-wak ni dekat tempat asalnya. Ayah ajak Abang dengan Alung siapkan burung wak-wak tu dan ikut dia ke paya tempat diorang tangkap tadi. Walaupun diorang berdua masih penat dan mengantuk, diorang ikut je sebab muka ayah nampak serius. Sepanjang perjalanan ke paya tu, suasana sunyi malam tiba-tiba jadi menyeramkan. Telinga diorang terdengar lagi suara burung wak-wak, tapi kali ni bunyinya jauh lebih kuat dari tadi. Bunyi tu macam datang dari setiap arah, padahal burung-burung tu ada dalam sangkar yang diorang bawa tu. Sampai dekat paya, ayah suruh Abang dengan Alung buka sangkar dan lepaskan burung-burung tu. Masa diorang buka sangkar, burung-burung tu terus terbang bebas dalam sekelip mata. Yang peliknya, sebaik saja burung-burung tu hilang dari pandangan, bunyi bising tadi hilang terus. Keadaan jadi sunyi macam biasa, macam tak ada apa berlaku. Semua rasa lega, tapi masih ada perasaan seram sebab kejadian tadi. Esoknya, ayah bawa Abang dengan Alung pergi jumpa seorang pakar rawatan Islam. Ayah kata diorang ni perlu dikembalikan semangat semula supaya tak kena gangguan lebih teruk lagi. Pakar rawatan Islam tu buat rawatan pada diorang bertiga, bacakan doa dan bagi air penawar untuk diminum. Rupa-rupanya gangguan malam tu bukan biasa-biasa. Perawat tu kata
kata penunggu burung wak-wak tu marah sebab diorang ambil burung-burung tu yang ada penjaga dari alam lain. Balik rumah, Abel dengan Along rasa penat lain macam. Mereka berdua demam sampai 3 ke 4 hari. Badan terasa lemah dan meremang je. Sepanjang demam tu, diorang tak habis-habis teringat suara burung wak-wak yang bergema dan menyeramkan malam tu. Sejak kejadian tu, Abel dengan Along terus serik. Diorang janji takkan tangkap burung wak-wak lagi. Abel ditawarkan kerja di sebuah estet kelapa sawit sebagai pegawai atau kerani estet. Bila Abel dapat tawaran ni, pihak pengurusan sediakan sebuah rumah yang memang dah lama kosong untuk ditinggal. Rumah tu sebenarnya dah terbiar lama, jadi suasana memang nampak usang dan menyeramkan. Dari luar rumah tu pun dah nampak tumbuhan liar yang menjala di dinding dan rumput panjang yang tak terurus. Tempat ni memang terpencil dan jauh dari orang lain. Agak sunyi untuk Abel duduk sorang-sorang. Hari pertama Abel masuk rumah tu, dia rasa ada sesuatu yang lain macam. Rumah tu terasa sepi sangat, macam ada sesuatu yang tertunggu-tunggu. Tapi biasalah jiwa muda, Abel tak hirau sangat. Masuk rumah tu tak baca apa-apa doa pun, tak bagi salam pun. Dia ingat tak ada apa-apalah. Abel ada bawa kawan dia bernama Safiq dan Zaha untuk temankan dia malam pertama tu. Sebab rumah baru kan, jadi nak bagi rasa selesa. Menjelang maghrib, kawan Abel, si Safiq, lapar dan nak masak dekat dapur. Masa ni lah benda seram mula terjadi. Safiq tengah pecahkan telur nak masak, tiba-tiba dia lari keluar dapur dengan muka pucat. Abel dengan Zaha yang duduk dekat ruang tamu terkejut dan terus tanya Safiq apa yang jadi. Dengan nada cemas, Safiq suruh diorang tengok telur dekat dapur tu. Bila Abel dan Zaha pergi dapur, diorang nampak telur yang baru dipecahkan tu ada titisan darah dekat dalamnya. Lagi menyeramkan, darah tu macam menitik dari siling dapur dan jatuh betul-betul dalam telur yang dimasak tadi. Terus diorang rasa seram sejuk. Tak jadi diorang nak makan dekat rumah. Diorang buang telur tu dan keluar makan dekat luar je malam tu. Lepas makan dekat luar, diorang balik rumah. Rumah yang Abel duduk ni memang dalam kawasan kelapa sawit, jauh dari rumah-rumah lain. Tambah pula ada sebuah kuil kecil depan rumah, tempat orang India semayang. Walaupun nampak tenang waktu siang, suasana malam jadi lagi sunyi dan menyeramkan. Malam tu, masa baru nak baring, nak tidur, tiba-tiba Abel dengan kawan-kawan dia dengar bunyi orang berjalan atas siling. Bunyi tu macam langkah yang berat, jelas sangat sampai diorang bertiga tak boleh nak buat tak tahu. Lepas bunyi orang melangkah tu, diorang dengar bunyi tingkap diketuk berkali-kali, macam ada orang dekat luar nak masuk dalam rumah. Diorang cuba abaikan, tapi bunyi ketukan dan bunyi berjalan tu berterusan, tak henti-henti sampai azan subuh berkumandang. Lepas malam yang penuh gangguan tu, Abel dah rasa tak sedap hati. Dia terus buat keputusan untuk panggil orang kampung yang tinggal berdekatan untuk buat solat hajat dan baca Yasin dalam rumah tu. Diorang ajak seorang ustaz yang memang kenal dengan kawasan tu untuk tengok keadaan rumah. Masa ustaz datang, dia bagi tahu rumah tu memang pernah ada sejarah. Dulu rumah tu tempat tinggal pegawai estet, seorang lelaki India. Ada satu bilik dalam rumah tu yang pegawai tu buat khas untuk bilik semayang. Ustaz tu ingatkan Abel untuk lebih berhati-hati sebab rumah yang lama kosong ni memang selalu ada penghuni lain yang tak nampak dengan mata kasar. Malam kedua, Abel dah kena tinggal seorang diri sebab kawan-kawan dia dah balik ke rumah masing-masing. Malam kedua tu, Abel dah mula rasa seram sebab teringat apa yang ustaz cakap tadi. Tapi disebabkan kerja, dia kuatkan hati juga. Malam tu, tak lama lepas dia masuk bilik, Abel mula dengar macam-macam bunyi dari luar rumah. Dengar bunyi orang ketawa, suara orang bersembang beramai-ramai. Tapi bila jenguk keluar, tak ada siapa dekat luar rumah. Lepas tu Abel buat keputusan untuk sambung tidur. Masa Abel baru nak lena, tiba-tiba selimut dia rasa macam kena tarik dari hujung katil. Rasa macam ada orang dekat hujung kaki tarik-tarik selimut dia. Abel yang ketakutan terus tarik balik selimut dan selubung sampai kepala. Jantung dah berdegup kencang, tapi dia cuba kuatkan hati dan buat tak tahu je. Namun gangguan tak habis dekat situ. Tak lama lepas tu, Abel dengar bunyi paip air dalam bilik air terbuka sendiri. Bunyi air tu jelas sangat, macam ada orang tengah mandi dalam bilik air. Tapi bila dia periksa, kosong pula bilik air tu. Abel mula panik, tapi dia cuba tahan diri supaya tak menjerit. Gangguan berterusan sampai dekat nak subuh. Malam tu Abel memang tak dapat tidur langsung. Terus terang, dia rasa pengalaman tu lain macam sangat. Macam penunggu rumah tu tak senang dengan kehadiran dia. Esok paginya, Abel buat keputusan yang dia tak boleh terus tinggal dekat rumah tu dan tak sanggup nak kerja dekat estet tu lagi. Abel cuba bagi tahu pihak pengurusan, tapi mereka minta Abel pertimbangkan semula. Namun bagi Abel, itu keputusan muktamad. Sejak balik kampung, Abel rasa lebih tenang walaupun pengalaman tu masih menghantui fikiran dia sampai ke hari ni. Johari ingat lagi masa kecil dulu, sekitar umur 8 atau 9 tahun, masa cikgu buat satu projek dekat sekolah. Projek kawan pena.
Projek ni senang je konsepnya. Semua murid kena tulis surat yang akan dikirim kepada seseorang dalam komuniti yang dipilih oleh cikgu. Semua murid teruja, termasuklah Johari ni, sebab seronok bila bayangkan dapat kawan baru melalui surat nanti. Johari tulis surat simple je, tanya khabar, cerita sikit tentang diri dia dan keluarga. Lepas siap tulis, cikgu kumpulkan semua surat dan berjanji akan kirimkan ke alamat yang dia sendiri pilih. Johari pun tak ambil peduli sangat, cuma rasa seronok tunggu balasan surat tu. Sebulan lepas projek tu bermula, surat pertama dari kawan pena Johari sampai. Seronok betul Johari masa tu. Orang yang tulis surat ni perkenalkan diri sebagai Ahmad. Katanya dia tinggal tak jauh dari kampung Johari, dekat kawasan kebun getah. Masa tu Johari tak rasa pelik pun. Biasalah, ramai orang kampung yang tinggal dekat kawasan kebun getah atau hutan. Johari tunjuk surat tu pada mak dan mak cuma senyum dan kata mungkin itu budak kampung yang cikgu kenal. Johari pun tak fikir panjang, balas surat Ahmad dengan rasa teruja sebab nak ada kawan baru. Setiap minggu Johari akan dapat surat baru dari Ahmad. Mulanya surat-surat tu biasa je, cerita tentang apa yang dia suka buat, hobi dia dan perkara-perkara yang normal bagi budak sebaya mereka. Tapi lama kelamaan surat Ahmad mula jadi pelik. Dia mula cerita pasal tempat-tempat dekat kampung Johari pula, terutama sekali tentang hutan belakang rumah Johari. Ahmad cerita dengan terperinci macam dia betul-betul tahu kawasan tu. Ahmad pernah tulis dalam surat, "Aku suka tengok kau main dekat hutan belakang rumah. Tempat tu tenang kan?" Johari mula rasa takut. Macam mana Ahmad boleh tahu tentang tempat tu? Dia tak pernah cerita pada siapa pun tentang hutan tu, sebab itulah tempat rahsia dia dengan kawan baiknya, Daniel. Bila Johari tunjuk surat tu pada maknya, mak cuma kata mungkin Ahmad pernah lalu dekat rumah Johari dan terdengar cerita dari orang kampung kot. Mungkinlah. Johari cuba sedapkan hati, mungkin Ahmad ni budak biasa yang suka berjalan-jalan dalam hutan atau kebun getah. Tapi makin lama surat-surat daripada Ahmad makin menyeramkan. Dia mula sebut perkara-perkara yang hanya Johari dan Daniel je yang tahu, macam pokok besar tepi sungai atau batu tempat mereka selalu duduk waktu petang. Satu hari tu Ahmad hantar sampul yang lebih tebal dari biasa. Dalam sampul tu ada beberapa keping gambar Johari tengah main dalam hutan belakang rumah. Ada gambar Johari berdiri atas batu, gambar dia main kejar-kejar dengan Daniel, dan satu gambar Johari tengah tidur dekat buaian depan rumah. Johari terus simpan semua gambar tu dalam laci, tak berani nak tunjuk dekat mak sebab takut mak marah dan risau. Dalam hati Johari mula rasa tak selesa. Setiap kali Ahmad hantar surat baru, dia rasa makin terganggu. Ahmad macam tahu setiap gerak-gerik Johari ni, walaupun dia tak pernah cerita apa-apa dekat Ahmad. Selang beberapa minggu, surat-surat dari Ahmad terhenti. Johari ingat semuanya dah selesai, tapi sebulan kemudian satu lagi sampul tiba. Surat kali ni pendek, hanya satu ayat, "Aku rindu tengok kau." Dalam surat tu ada sehelai bunga kering, sejenis bunga liar yang tumbuh dalam hutan belakang rumah Johari. Dia tak tahu nak buat apa dah. Rasa takut mula menyelubungi diri. Johari cuba beranikan diri ceritakan semuanya pada Daniel, kawan baik dia. Mereka selalu lepak sama-sama dekat hutan belakang rumah tu. Jadi Daniel faham situasi Johari ni. Daniel pun terkejut dengar cerita Johari tu. Daniel cadangkan mereka pergi hutan tu sama-sama. Mungkin ada jejak Ahmad atau petunjuk yang boleh mereka jumpa. Petang tu mereka berdua ke tempat yang Ahmad selalu sebut dalam surat dia tu. Tempat yang dia kata dia suka perhatikan Johari tu. Sampai dekat tempat tu, suasana sunyi. Johari dengan Daniel bergerak perlahan dalam hutan dan akhirnya sampai dekat pokok besar tepi sungai yang Ahmad selalu sebut dalam surat-suratnya. Mereka perasan ada satu kawasan yang nampak macam pot, sebab ada kesan daun-daun yang disusun. Batang-batang kayu yang diletakkan nampak macam tempat rehat. Daniel cakap mungkin ada orang luar lepak dekat situ. Johari dah rasa lain macam. Ada sesuatu yang tak kena, tapi Johari tak boleh nak jelaskan dengan kata-kata. Cepat-cepat mereka balik rumah. Tak nak lama-lama dekat situ lagi. Lepas hari tu, Johari buat keputusan tak nak buka lagi surat-surat dari Ahmad. Semua surat Ahmad dia simpan dalam satu kotak kecil dan sorok bawah katil. Johari cuba lupakan semua yang berlaku, walaupun setiap malam dia rasa macam ada mata yang mengintai dari luar tingkap. Bertahun-tahun berlalu, akhirnya Johari masuk sekolah menengah. Hidupnya mula kembali normal dan kenangan tentang Ahmad mula pudar. Tapi satu malam, masa umur Johari 15 tahun, masa dia tengah kemas-kemas barang lama dalam bilik, tiba-tiba Johari terjumpa kotak surat Ahmad yang disimpan dulu. Johari terfikir nak buka ke tak kotak ni. Akhirnya dia buka juga kotak tu dan rasa seram datang semula bila Johari perasan ada sampul surat baru yang dia tak pernah tengok sebelum ni. Sampul tu dah pudar, berdebu, tapi nama Johari masih tertulis dengan jelas. Dengan tangan tergetah-getah, Johari buka sampul tu.
Surat tu cuma ada satu ayat. Aku masih perhatikan kau. Johari rasa darahnya terus berdesup naik kotak. Perasaan takut yang dia rasa masa kecil dulu datang balik. Macam ada sesuatu yang sentiasa ikut dia selama ni dan tak pernah tinggalkan dia. Dalam keadaan panik, Johari kumpulkan semua surat dalam kotak tu dan terus bakar dekat belakang rumah. Dia tak sanggup simpan apa-apa kenangan tentang Ahmad lagi. Lepas Johari bakar semua surat-surat tu, dia rasa lega buat seketika. Tapi beberapa bulan kemudian, Johari mula perasan ada benda aneh berlaku lagi. Setiap kali Johari balik malam dari rumah kawan atau kelas tuition, dia akan nampak bayangan sama-sama dekat hutan belakang rumah. Pernah sekali, masa tengah jalan sorang-sorang, Johari rasa macam ada yang perhati dia dari jauh. Johari jalan cepat-cepat, cuba buat tak tahu, tapi hati dia rasa tak tenang. Satu malam, Johari terjumpa dengan Daniel yang dah lama dia tak jumpa sejak sekolah rendah lagi. Mereka lepak sama-sama berbual tentang kenangan lama dan hal kehidupan. Johari cerita balik tentang surat-surat dari Ahmad sebab dia masih rasa tak tenteram walaupun dah lama bakar semua surat tu. Wajah Daniel mula nampak pucat dan akhirnya dia berterus terang dengan Johari. Kata Daniel, sebenarnya dia pun dapat surat dari Ahmad lepas hari mereka pergi hutan dulu, tapi dia tak pernah bagi tahu si Johari ni sebab tak nak si Johari ni takut. Johari terdiam, terkejut. Daniel terus bercerita, dia pun terima surat-surat aneh. Surat-surat tu ada gambar dia tengah main bola, gambar dia lepak di depan rumah dan setiap gambar macam diambil dari jarak dekat. Aku cuba lupakan semua tu, tapi kadang-kadang aku rasa macam ada benda yang ikut aku sampai sekarang, kata Daniel. Malam tu Johari pulang ke rumah dengan hati yang tak tenang. Rasa takut yang dia sangka dah hilang dulu muncul semula, lebih kuat dari sebelumnya. Sejak tu Johari cuba elak balik lewat malam dan jarang ke hutan belakang rumah dia. Beberapa minggu kemudian, Johari buat keputusan nak jumpa Pak Hazan, seorang tua di kampung yang memang pandai dalam hal-hal mistik ni. Johari ceritakan semuanya pada Pak Hazan, dari surat-surat Ahmad sampai ke perasaan yang sentiasa diperhatikan tu. Pak Hazan dengar dengan teliti dan akhirnya dia bagi nasihat. Kata Pak Hazan, mungkin ada makhluk halus yang cuba nak berkawan dengan Johari ni dari kecil. Pak Hazan cadangkan supaya Johari buat kenduri doa selamat dan baca beberapa ayat Quran untuk perlindungan. Johari ikut nasihat Pak Hasan dan malam tu dia dan keluarga buat doa selamat. Walaupun lega sekejap, Johari tetap risau. Dia tertanya-tanya, adakah semua ni dah betul-betul berakhir? Seminggu lepas kenduri, Johari terima lagi satu surat. Surat tu diletakkan depan pintu rumah dengan tulisan tangan Ahmad yang sama. Dalam surat tu Ahmad tulis, kita akan jumpa di tempat kita mula-mula bertemu. Johari bagi tahu Daniel tentang surat tu. Mereka setuju untuk pergi ke hutan belakang rumah untuk tengok apa sebenarnya Ahmad cuba sampaikan. Pada malam yang telah mereka rancang, Johari dan Daniel berjalan masuk dalam hutan dengan lampu suluh. Sampai dekat tempat yang Ahmad selalu sebut tu, mereka berhenti dan perasan ada satu kain putih tergantung dekat dahan pokok besar. Dekat bawah kain tu ada beberapa keping gambar lama Johari dan Daniel yang tak pernah mereka tahu wujud pun. Tiba-tiba terdengar bunyi ranting patah. Mereka berpaling dan nampak bayangan lelaki berdiri di antara pokok-pokok dengan senyuman yang mengerikan. Dalam ketakutan, Johari dan Daniel lari sekuat hati. Sampai rumah, mereka kunci pintu dan duduk terdiam. Sejak malam tu, bayangan lelaki tu sentiasa menghantui mimpi Johari. Dia tak pernah tahu siapa Ahmad sebenarnya atau makhluk apa yang hantar surat-surat misteri tu. Tapi satu perkara yang pasti, Johari tahu Ahmad masih ada dekat luar sana, tunggu masa untuk bertemu lagi. Petang tu, masa Helmi tengah lepak sorang-sorang dekat kedai mamak, minum teh tarik sambil scroll handphone dia, tiba-tiba dia nampak satu benda atas meja sebelah. Pendrive lama, bentuk klasik macam pendrive tahun 2000. Perasaan dia ingin tahu Helmi mula membuak-buak. Helmi ambil pendrive tu, tengok kiri kanan, tak ada siapa pun, mungkin ada yang tertinggal. Masa tu dia tak terfikir pun nak tunggu atau tanya pekerja kedai tu. Terlalu excited nak tengok apa yang ada dalam pendrive tu, jadi dia terus masukkan dalam poket, nak tengok apa yang ada dalam tu malam nanti. Lepas balik rumah malam tu, Helmi cucuk pendrive tu ke laptop. Satu folder muncul, namanya kenangan. Nama folder tu buat Helmi terfikir mungkin ini gambar atau video lama yang ada sentimental value. Helmi klik folder tu dan ada banyak fail pelik-pelik namanya. Semua gabungan huruf dan nombor yang tak ada makna. Semangat ingin tahu Helmi makin kuat, jadi dia klik fail pertama, satu video. Rakaman video tu nampak macam diambil dekat kawasan ladang sawit dan suasananya sunyi. Dari jauh muncul kelibat seorang lelaki berjalan perlahan ke arah kamera. Muka lelaki tu nampak suram, pandang terus ke arah kamera. Helmi rasa seram sebab muka lelaki tu macam pernah dia nampak sebelum ni, tapi tak ingat dekat mana. Helmi buka video seterusnya.
Kali ini suasana dalam hutan lebih menyeramkan. Bunyi tapak kaki berlari atas daun kering makin lama makin jelas. Kamera bergerak-gerak macam orang tengah berlari ketakutan. Tiba-tiba kamera jatuh ke tanah dan kedengaran suara bisikan perempuan. "Kau tak patut datang sini." Cepat-cepat Helmi hentikan video tu. Tak. Dia tarik nafas panjang. Rasa takut makin kuat. Dia cuba fikir logik, tapi semuanya rasa tak kena. Lepas tenang kejap, Helmi buka video ketiga. Rakaman tu lagi seram. Suasana dalam rumah usang. Ada satu cermin besar. Kamera fokus dekat cermin tu dan perlahan-lahan muncul bayangan perempuan tua. Rambut kusut, mata merah menyala. Senyuman dia pelik. Mata dia pandang tepat ke arah kamera. Helmi terus tutup laptop. Malam tu dia tak boleh tidur. Asyik terbayang muka perempuan tua tu. Esoknya Helmi buka lagi pendrive tu. Dia jumpa satu gambar lama. Pudar, mungkin dari tahun 80-an. Gambar tu gambar seorang lelaki muda, tapi muka dia sebiji macam muka Helmi. Helmi jadi keliru dan rasa macam ada benda tak kena. Helmi cuba padam semua fail dalam pendrive tu, tapi pelik, tak boleh padam langsung. Macam pendrive ni ada kuasa misteri. Helmi mula rasa benda ni bukan biasa-biasa ni. Jadi dia buat keputusan nak buang pendrive tu dekat sungai belakang rumah. Lepas buang, dia balik dengan rasa lega sikit. Tapi malam tu, masa tengah tidur, Helmi dengar bunyi ketukan perlahan dekat pintu bilik dia. Tuk tuk tuk. Helmi bangun, buka pintu. Tak ada orang. Bila dia pusing, dia nampak pendrive tu ada balik atas meja. Hati dia dah kecut habis. Helmi terus bakar pendrive tu dalam tong sampah. Dia tengok pendrive tu mencair. Rasa lega sikit. Namun malam tu, masa tengah tidur, Helmi rasa macam ada benda atas bantal dia. Bila buka mata, pendrive tu muncul balik. Helmi tahu benda dia tak boleh selesai dengan cara biasa. Jadi dia pergi jumpa Ustaz Zul, imam surau tempat Helmi tinggal tu. Helmi ceritalah semua yang terjadi. Pendrive ni mungkin ada kaitan dengan jiwa yang tak tenang atau kenangan yang tak patut dibongkar, kata Ustaz. Dia nasihatkan Helmi suruh buat solat hajat dan letak pendrive tu dekat tempat yang bersih. Jangan usik lagi. Helmi ikutlah nasihat Ustaz. Dia letak pendrive tu dalam bilik kecil belakang rumah dan kunci pintu tu. Tapi setiap malam, Helmi rasa macam ada mata perhatikan dia dan kadang-kadang terdengar bisikan halus dari bilik belakang tu. Beberapa hari lepas tu, gangguan makin teruk. Satu malam tu, Helmi terdengar suara perempuan menangis dari bilik belakang. Suara tu halus, sayu, macam penuh derita. Dia cuba tutup telinga tapi suara tu makin kuat, bergema dalam kepala dia. Helmi pejam mata. Tiba-tiba terdengar bunyi ketukan dekat pintu. Kuat ketukan tu macam orang tengah marah. Helmi berdiri tepi pintu, badan menggigil. Tak berani nak buka pintu. Esoknya Helmi cuba cari lebih banyak jawapan. Dia tanya ahli keluarga dia pasal kisah lama, namun tak ada seorang pun yang tahu. Tapi ada seorang kawan lama keluarga dia, Pak Man, cerita sesuatu yang buat Helmi terkedu. Kata Pak Man, dulu dalam tahun 80-an, ada seorang lelaki, muka dia sebiji macam muka Helmi. Orang panggil dia Isa. Dia hilang tanpa kesan. Lepas orang kampung jumpa dia dekat hutan, Isa sempat cakap yang dia nampak perempuan tua misteri. Lepas tu, tak ada siapa jumpa Isa lagi. Helmi jadi makin takut. Dia mula terfikir mungkin lelaki dalam gambar yang dia nampak tu sebenarnya Isa, dan perempuan tua tu jiwa yang tak tenang. Malam tu Helmi dengar lagi bisikan halus, tapi kali ni jelas suara perempuan. Helmi, Isa. Helmi terkaku, jantung berdegup kencang. Nama Isa disebut. Macam perempuan tua tu ingat Helmi ni adalah Isa. Bila Helmi pandang cermin dalam bilik dia, Helmi nampak bayangan Isa, lelaki yang sama dalam gambar dalam pendrive tu. Tak banyak cakap, Helmi terus keluar rumah nak pergi jumpa Ustaz Zul. Kali ni Ustaz Zul bagi Helmi minum air yang dah dibaca dengan doa-doa. Katanya untuk kuatkan semangat. Lepas minum, Ustaz ajak Helmi balik rumah. Dekat rumah Helmi, mereka terus ke bilik tempat Helmi simpan pendrive tu. Ustaz Zul suruh Helmi keluarkan pendrive tu dan letak atas meja. Kemudian Ustaz Zul baca beberapa ayat Al-Quran. Dan setiap kali dia baca, Helmi rasa dada dia jadi berat. Tiba-tiba suasana bilik jadi dingin dan Helmi nampak bayangan perempuan tua berdiri dekat sudut bilik. Mata dia pandang tempat ke arah Ustaz. Ustaz Zul teruskan bacaan. Kali ni perempuan tua tu mula bergerak. Langkah dia nampak penuh dengan kebencian. Helmi terkaku. Habis je bacaan, perempuan tua tu hilang dan pendrive tu jatuh ke lantai. Ustaz Zul cakap mungkin perempuan tua tu dah lepaskan dendamnya. Helmi rasa lega lah, tapi masih trauma dengan semua yang berlaku tu. Esoknya Helmi buang pendrive tu ke laut.
berharap semua tu habis dekat situ. Tapi setiap kali dia cuba lupakan peristiwa tu, wajah perempuan tua dan lelaki yang sama muka dengan dia tetap menghantui hidup Helmi. Sampai sekarang Helmi masih rasa macam ada yang perhatikan dia dari jauh. Kadang-kadang dalam mimpi Helmi nampak diri dia dekat ladang kelapa sawit, jalan ke arah kamera, sama macam lelaki dalam video pertama. Dia tak tahu kenapa, tapi rasa macam ada sesuatu dalam diri dia yang terikat dengan kisah lama yang dia sendiri tak faham. Okey, sampai sini dulu kisah untuk hari ini. Sebelum berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Sarul. Assalamualaikum. Adios.